Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Indah bersinar seri bintang tampak dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Yang berusaha Dr. Wan Fazli bin Wan Harun, pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Darul Aman. Yang berusaha Dr. Hajah Amani binti Dahaman, Elias Dahlan, Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Darul Aman. Yang dihormati Tuan Haji Putra Abdul Rahman bin Ibrahim, Ketua Unit Pendidikan Seni Visual IPG Kampus Darul Aman. Yang dihormati Encik Hamzah bin Umar, Pensyarah Khusus PSVK 3423 Asas Seni Menggambar, Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Unit, Barisan Pensyarah, semua ahli jawatan kuasa pameran apresiasi seni visual, serta rakan-rakan siswa yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul dalam program pameran apresiasi seni visual Unit Pendidikan Seni Visual Jabatan Sains Sosial Institut Pendidikan Guru Kampus Darul Aman pada tahun 2023. Menadah tangan tanda kerendahan, lafaz bismillah memperkukuh tautan. Doa dipohon penuh pengharapan agar majlis mendapat keberkatan. Jadi, bagi memberkati majlis pameran apresiasi seni visual, majlis dengan sukacitanya mempersilakan saudaraku Muhammad Syahmi bin Kusyahdan, pelajar semester 1 tahun 1 dari elektif seni visual untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka khallaqul azim, innaka samiul alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim, innakal barul jawadul karim. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada Nabi junjungan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dan mereka yang mencontohinya hingga hari kiamat. Allahumma ya Allah, pada hari yang berkat lagi bersejarah ini, sempena pameran karya asas menggambar bagi pelajar elektif teras pendidikan seni visual AMI dan Jun 2022, kami menadah tangan dan bersyukur kehadratmu di atas nikmat limpah kurniamu yang tidak terhingga ke atas kami, sehingga kami dapat hidup dengan aman, damai dan harmoni, serta dapat melaksanakan tugas-tugas kami di muka bumi ini. Dan dipohonkanlah, jadikanlah majlis kami ini majlis yang engkau redai dan berkati. Ya Latif, Ya Rahman, kurniakanlah kami taufik dan hidayahmu. Bimbinglah kami ke arah kejayaan, keamanan, kecemerlangan dan kesejahteraan di dalam penghidupan kami di dunia maupun di akhirat. Jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa, sentiasa mematuhi perintahmu dan menjauhi laranganmu. Ampunilah dosa dan keterlanjuran kami, dan jadikanlah kami orang-orang yang berada di dalam keredaanmu jua. Ya Munzilal Barakat, berkatkanlah bumi bertuah ini, jayakanlah segala usaha kami, anjurkan untuk menjadikan kami bakal guru yang berkualiti. Mudah-mudahan hasil tugasan kami ini akan dapat memberi manfaat dan mempertingkatkan pengetahuan yang berkaitan dengan bidang tugas harian, di samping berkongsi pengalaman kami, Ya Allah. Ya Sattar, Ya Alim, kami juga memohon perlindungan darimu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami, dan dari segala perkara yang melalaikan kami dan berbuat taat kepadamu. Kepadamu jua kami serah segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada saudaraku Muhammad Syahmi bin Kusyahdan atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Hadirin hadirat yang dimuliakan, majlis diteruskan dengan tayangan montaj para pensyarah pendidikan seni visual serta barisan ahli jawatan kuasa induk program pameran apresiasi seni visual Unit Pendidikan Seni Visual.
Demikianlah tadi montaj para pensyarah pendidikan seni visual serta barisan ahli jawatan kuasa yang bekerja keras dalam menjayakan program pameran apresiasi seni visual unit pendidikan seni visual. Untuk pengetahuan para hadirin, tayangan montaj sebentar tadi disediakan oleh ahli jawatan kuasa dokumentasi. Hadirin yang dihormati, tanpa melengahkan masa, marilah kita teruskan dengan agenda kita, iaitu tayangan 10 karya yang telah berjaya dihasilkan oleh pelajar elektif seni visual IPG Kampus Darul Aman. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Nama saya Nur Amirah Balkis binti Bukhari dari kelas Bahasa Melayu 3 PISMP Ambilan Jun 2022. Dalam pameran apresiasi seni virtual ini, saya telah menghasilkan sebuah karya yang bertajuk Nishikigoi. Nishikigoi merupakan perkataan dalam bahasa Jepun yang bermaksud ikan koi atau ikan emas Jepun. Perkara ini bertepatan dengan penggunaan ikan koi sebagai subjek matter dalam karya yang saya hasilkan. Penghasilan karya ini melibatkan media campuran yang menggabungkan teknik digital dan juga teknik konvensional. Teknik digital telah digunakan untuk menghasilkan latar belakang air yang menunjukkan habitat ikan koi di dalam kolam kerana ikan koi biasanya dibela bagi tujuan kecantikan. Penceritaan ini dikuatkan lagi dengan imej daun teratai yang merupakan sejenis tumbuhan akuatik. Melalui karya ini, saya ingin menyampaikan tentang keindahan dalam kesungguhan untuk mencapai sesuatu kejayaan. Perkara ini dapat dilihat melalui ikan koi yang melambangkan kejayaan, cita-cita dan ketabahan untuk mencapai kemajuan dalam hidup. Perkara ini menonjolkan keperluan kita untuk berusaha dalam meraih kesenangan dalam kehidupan seperti ikan koi yang juga dianggap sebagai perhiasan hidup dalam budaya Jepun. Akhir sekali ialah penggunaan pepatung yang dianggap sebagai samurai Jepun dalam budaya Jepun. Hal ini dikatakan demikian kerana pepatung dianggap sebagai satu yang pantas dan berani. Oleh itu, dalam karya ini pepatung berperanan memberikan kekuatan dan perlindungan kepada ikan koi untuk mencapai kejayaan. Perkara ini bertepatan dengan kehidupan kita yang sentiasa berhadapan dengan cabaran dan rintangan sebelum mencapai sesuatu yang diharapkan. Kita juga memerlukan semangat dan dorongan luaran untuk membantu kita menempuh cabaran hidup. Dalam karya ini, warna panas telah digunakan untuk mewarnakan ikan koi supaya kelihatan lebih menonjol sebagai subjek matter dan diikuti dengan warna sejuk bagi persekitarannya untuk menggambarkan suasana alam yang aman dan tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hans Adila binti Hasrul dari kelas elektif pendidikan seni visual PISMP Ambilan Jun 2022. Berikut memaparkan karya yang telah saya hasilkan yang bertajuk Purple Rose. Karya ini telah dihasilkan dengan menggunakan kertas lukisan bersaiz A3. Media yang diaplikasikan dalam menghasilkan karya ini ialah media kering iaitu menggunakan pensel warna. Purple Rose adalah sebuah karya yang bertemakan keindahan alam semula jadi. Saya memilih bunga mawar kerana ia memiliki simbolik yang tersendiri yang melambangkan perasaan cinta dan kasih sayang. Terdapat beberapa warna bunga mawar seperti merah, kuning dan ungu. Saya memilih warna ungu kerana ia menonjolkan keunikan bunga mawar yang sangat megah dan mempersona. Saya menggunakan pelbagai jenis ton untuk mewarnakan bunga tersebut supaya kita dapat lihat bahagian kelopak bunga yang terlindung. Tarikan bunga mawar itu lebih terselah dengan adanya seekor rama-rama yang mendekati kelopaknya. Kita sedia maklum bahawa terdapat pelbagai spesies rama-rama yang wujud di alam ini, yang mana mereka mempunyai corak dan warna sayapnya yang tersendiri. Dalam karya ini, saya telah memilih rama-rama yang warnanya daripada gabungan warna hitam, kuning, jingga dan putih. Kerana gabungan tersebut menonjolkan lagi lukisan tersebut. Kemudian, campuran digital digunakan bagi memilih latar belakang yang sesuai bagi lukisan ini.
Saya telah memilih latar belakang yang fantasi iaitu langit yang mempunyai pelangi. Hal ini bertujuan untuk menyerlahkan lagi keindahan alam semula jadi ciptaan Tuhan yang mana menghadirkan rasa harmoni dan ketenangan dalam setiap hati orang yang melihatnya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Tihania Aufa binti Syahrul Nizam dari kelas Pendidikan Islam PISMP Ambilan Jun 2022. Melalui pameran asas menggambar ini, saya telah menghasilkan sebuah karya yang bertajuk Andani. Kenapa Andani? Saya memilih tajuk Andani kerana ia membawa maksud bunga indah. Hal ini kerana bunga teratai merupakan subjek kita dalam karya saya yang utama. Penghasilan media ini melibatkan media campuran iaitu menggunakan media kering seperti pensel warna dan latar belakang digital yang berunsurkan fantasi. Tujuan saya memilih latar belakang tersebut untuk menzahirkan keindahan puspa iaitu bunga teratai dalam karya ini. Saya juga meletakkan latar belakang yang mempunyai warna sejuk seperti warna biru supaya dapat melahirkan unsur ketenangan dan keharmonian buat penonton. Saya juga menggunakan warna panas bagi subjek mata iaitu warna kuning, warna oranye dan warna hijau supaya subjek mata lebih menonjol ke hadapan. Mesej utama yang ingin saya sampaikan dalam karya ini adalah supaya penonton dapat lebih menghargai tentang keindahan bunga teratai ketika waktu malam. Akhir sekali, saya memilih bunga teratai sebagai subjek mata dalam karya saya kerana saya dapat menimbang kembali kenangan manis bersama rakan-rakan di sekolah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Syamiza Izzati binti Saharuddin. Saya merupakan pelajar major daripada kelas Bahasa Melayu 3, ambilan Jun 2022, keluaran Jun 2027. Tajuk karya saya ialah Simfoni Pasu Mekar. Simfoni bermaksud ubahan muzik yang panjang untuk dimainkan oleh kumpulan orkestra. Manakala pasu mekar pula merujuk kepada sebuah pasu yang dihiasi dengan sekuntum bunga. Pada masa yang sama, seperti mana yang dapat dilihat dalam karya ini, prop serta latar belakang yang digunakan pada subjek mata saya ialah meja dan dinding yang diperbuat daripada kayu. Jadi, maksud tersirat yang ingin saya sampaikan dalam karya ini adalah simfoni dan pasu yang dihiasi dengan bunga menggambarkan keindahan. Meja dan dinding yang diperbuat daripada kayu pula menggambarkan sesuatu yang biasa atau dianggap perkara yang kurang bernilai di mata kebanyakan orang. Oleh itu, mesej yang ingin disampaikan berdasarkan maksud tersirat karya ini adalah kita sewajarnya menilai keindahan yang ada pada setiap perkara di sekeliling kita supaya kita lebih menghargai nilai estetika yang ada pada sesuatu perkara tersebut. Secara keseluruhannya, sepanjang proses menyiapkan karya ini, saya memperoleh beberapa manfaat. Antaranya ialah saya mendapat ilmu pengetahuan tentang proses menggambar secara terperinci. Selain itu, saya dapat meningkatkan keyakinan diri dalam menghasilkan sesuatu lukisan. Dan akhir sekali, saya berupaya melahirkan moral daripada gambar yang saya lukis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ku Muhammad Syahni bin Kushadan. Saya merupakan pelajar Bahasa Melayu 2 bagi ambilan Jun 2022. Pada hari ini saya akan mempersembahkan hasil karya saya bagi subjek asas menggambar. Karya ini saya namakan sebagai Pokok Lidah Jin. Karya yang saya hasilkan ini menggunakan media campuran, iaitu saya menggunakan pensel warna untuk mewarna subjek mata dan membuat latar belakang menggunakan digital. Sedikit fakta berkenaan pokok lidah jin. Pokok lidah jin ini merupakan tanaman yang berketahanan tinggi, sangat mudah membiak, dan juga
pokok lidah jin ini mempunyai bentuk dan warna yang sangat unik dan menarik. Oleh sebab itu, tanaman ini menjadi satu tanaman iaitu pokok hiasan untuk menghiasi sesuatu tempat tersebut. Bagi mesej yang tersirat yang saya ingin sampaikan melalui karya ini melambangkan suasana harmoni di halaman kampung atau rumah yang dihiasi dengan pelbagai pokok hiasan iaitu pokok lidah jin. Jika dilihat pada apa yang dipaparkan pada karya, pokok lidah jin ini ditanam di dalam pasu dan pokok lidah jin ini disusun di hujung sudut di atas tangga. Ini memberikan kenyamanan terhadap tempat tinggal kita atau terhadap tempat di sekeliling tempat tersebut. Itu sahaja yang saya ingin katakan berkenaan karya ini. Semoga karya sulung saya ini menjadi pedoman dan pembakar semangat saya untuk menghasilkan karya yang lebih menakjubkan pada masa akan datang. Baiklah, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah kami yang telah banyak memberi tunjuk ajar, iaitu Encik Hamzah bin Omar, dan juga sekalung penghargaan kepada rakan-rakan dan juga ibu bapa saya yang sedikit sebanyak menolong dan memberi semangat kepada saya untuk menyiapkan tugasan iaitu hasil karya bagi subjek asas menggambar ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anis binti Rahmat dari kelas elektif Pendidikan Seni Visual PISMP ambilan Jun 2022. Karya ini diberi nama Kebanggaan Tanah Airku. Karya ini adalah gabungan dari warna-warna yang terdapat pada bunga raya yang juga dikenali sebagai bunga sepatu atau kembang sepatu dari spesies Hibiscus rosa sinensis. Antara warna yang terdapat pada bunga raya ialah warna merah dan hijau. Dengan gabungan warna-warna yang terdapat pada bunga raya, saya hasilkan karya ini untuk menunjukkan perlambangan seperti penyatuan semua kaum dan bangsa yang terdapat di Malaysia dan tidak kira kulit maupun warna. Keharmonian dapat diamati sekiranya kita bersatu sebagai satu Malaysia. Bunga raya merah telah dipilih dan diisytiharkan sebagai bunga kebangsaan pada tahun 1960. Bunga raya dipilih kerana mempunyai 5 kelopak dan ianya dapat mewakili 5 prinsip rukun negara dan ianya juga dapat menjadi simbol untuk mewakili 5 kaum terbesar di Malaysia. Selain itu, warna merahnya juga digunakan pada salah satu jalur gemilang. Di samping itu, campuran digital telah diaplikasikan bagi memilih latar belakang yang bersesuaian dengan karya yang dihasilkan. Saya memilih latar belakang yang gelap supaya dapat menonjolkan prinsip kontra antara kelopak bunga raya dan latar belakangnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Saya Puteri Edina Najwa binti Muhammad Sukri daripada kelas Pendidikan Islam PISMP ambilan Jun 2022. Dalam pameran asas menggambar ini, saya telah menghasilkan sebuah karya yang bertajuk Sunflower. Seperti yang kita tahu, sunflower merupakan perkataan Inggeris yang bermaksud bunga matahari. Saya memilih bunga matahari sebagai subjek mata kerana keunikannya yang tersendiri, iaitu yang pertama, bunga ini dinamakan matahari kerana bentuknya yang seakan-akan matahari, serta yang kedua, pertumbuhan bunga ini juga adalah mengikut arah gerak matahari. Penghasilan karya ini melibatkan media campuran yang menggabungkan teknik digital dan juga teknik konvensional. Teknik digital digunakan pada latar belakang karya seperti yang dilihat, gambar meja berhadapan dengan dinding berwarna putih telah digunakan sebagai latar belakang karya. Meja di dalam karya ini berfungsi untuk meletakkan subjek mata iaitu bunga matahari bersebelahan dengan tingkap serta menampakkan pencahayaan yang bergaris lurus. Selain itu juga dalam karya ini, pelbagai unsur seni dan prinsip rekaan telah diaplikasi. Sebagai contoh,
unsur garisan yang dapat dilihat pada kelopak matahari dan juga daun. Teknik hatching dan juga cross hatching digunakan pada tengah bunga atau dipanggil sebagai dasar kelopak. Selain itu, warna panas iaitu warna kuning telah digunakan bagi menimbulkan suasana ceria dan suasana yang lebih menonjol. Karya ini menggambarkan suasana tenang dan damai di tepi tingkap beserta kewujudan flora iaitu bunga matahari sebagai subjek matter. Keadaan ini boleh juga dikaitkan dengan kehidupan manusia di mana setiap individu pasti menyukai keadaan sekeliling yang tenang kerana boleh menjadi faktor kepada kebahagiaan dan kegembiraan hati seseorang. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Nama saya Ainul Husna binti Muhammad daripada kelas Bahasa Melayu 2 PISMP Ambilan Jun 2022. Tajuk karya saya ini ialah Fasiliti Kosmos yang telah dihasilkan pada tahun 2023. Saya telah menggunakan media campuran iaitu digital dalam penghasilan karya ini. Bagi saya, nama Fasiliti Kosmos ini sesuai kerana bunga kosmos yang merupakan subjek matter kepada karya ini mempunyai warna yang menarik dan menjadikannya terkenal sebagai bunga hiasan di negara-negara beriklim tropika. Oleh sebab itu, saya menggunakan gabungan warna-warna yang tenang dan menarik dalam menghasilkan karya ini. Selain itu, proses penghasilan karya ini memberi saya pengalaman yang amat bermakna kerana karya ini adalah karya pertama yang berjaya saya hasilkan. Justru itu, saya turut berterima kasih kepada pensyarah dan rakan-rakan yang banyak membantu dalam menghasilkan karya ini. Nama saya Kitarawani Anapurkrishnan dari Bahasa Melayu 2, Ambilan Jun 2022. Saya telah berjaya menghasilkan karya bertajuk The Parrot. Karya ini memberi penekanan terhadap unsur seni seperti garisan, rupa, bentuk dan juga warna. Media yang saya telah pilih bagi menghasilkan karya ini adalah media campuran dan juga digital. Dalam karya ini, kita boleh lihat bahawa saya telah menggunakan warna panas iaitu warna merah, jingga dan kuning pada bahagian badan kuning. Saya juga telah menggunakan warna sejuk seperti warna biru dan hijau pada bahagian kepak burung. Selain itu, karya saya merupakan satu karya gabungan digital kerana saya menggunakan aplikasi Pinterest untuk mencari latar belakang bagi karya saya. Mesej yang saya ingin sampaikan melalui karya ini adalah betapa kehebatan Tuhan dalam mencipta alam semesta ini. Pengalaman saya pula dalam menghasilkan karya ini merupakan satu pengalaman yang bermakna dalam kehidupan saya kerana karya ini merupakan karya gabungan digital pertama yang saya telah berjaya menghasilkan sepanjang kehidupan saya. Dan saya juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah saya iaitu Encik Hamzah bin Omar dan juga rakan-rakan yang sedia membantu dan memberi sokongan kepada saya. Dan itu saja, sekian, terima kasih. Nama saya Anisha Fawani binti Aziz, nombor kad pengenalan 030524070518. Saya dari kelas Bahasa Melayu 2 dan Ambilan Jun 2022. Baiklah, bagi pameran karya seni visual asas seni menggambar kali ini, saya akan mempersembahkan karya saya yang berjudul Sepasang Bunga Peony. Media yang saya pilih bagi menghasilkan karya ini ialah media campuran, di mana saya menggunakan media kering iaitu pensel 2B untuk lakaran awal karya, pensel warna untuk mewarnakan bunga dan akhir sekali, media digital iaitu Canva bagi latar belakang karya ini. Baiklah, karya ini sebenarnya diberi nama Sepasang Bunga Peony kerana lukisan ini mempamerkan keindahan sepasang bunga peony. Dan jika diteliti dengan baik, saya sengaja memilih warna yang berbeza bagi kedua-dua bunga dan kuduk peony ini kerana saya ingin menunjukkan bahawa perbezaan boleh membawa kepada keindahan. Dan dalam karya ini saya ingin menyifatkan dua peony tersebut sebagai sepasang pasangan di mana ia mempunyai warna yang berbeza iaitu warna merah jambu dan warna merah. Pemilihan warna yang berbeza ini bertujuan untuk melambangkan karakter pasangan yang berbeza. Hal ini kerana seperti yang kita tahu, pasangan hidup tidak semestinya mempunyai karakter yang sama dan serasi.
Jadi perbezaan masing-masing itulah yang sebenarnya memenuhi ruang kosong pada pasangan kita. Tidak kisahlah sama ada pada si suami ataupun si isteri. Maka itulah yang digambarkan sebagai serasi. Manakala bagi pemilihan latar belakang pula, saya memilih latar belakang itu kerana ia mempunyai kombinasi warna sejuk dan panas iaitu warna biru dan kuning. Namun, perbezaan atau kontra warna tersebut menyebabkan lukisan ini nampak lebih hidup dan menarik. Simbolik atau tujuan pemilihan latar belakang ini ialah kerana saya ingin menyifatkan warna tersebut sebagai warna-warni kehidupan atau dengan kata mudahnya liku-liku kehidupan. Mesej yang ingin saya sampaikan ialah kita perlu belajar menerima kelebihan dan kelemahan masing-masing. Hal ini kerana alam rumah tangga sudah pastinya berbeza dengan kehidupan kita semasa bujang. Sesudah bersuami ataupun beristeri, tanggungjawab kita akan berubah menjadi lebih berat, di mana seorang suami mestilah bersedia untuk menjadi ketua keluarga, manakala seorang isteri perlu berlapang dada dan menggembirakan pasangannya. Jadi dalam fasa cabaran hidup inilah kita akan belajar untuk menghargai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Dan kedua-dua individu haruslah bersabar dalam melayan kerendah pasangan. Dan sesuai dengan karya saya iaitu Sepasang Bunga Peony, saya ingin melambangkan bahawa perbezaan ataupun ketidaksempurnaan itu boleh membawa kepada keindahan. Bukan itu sahaja, saya memilih bunga peony sebagai subjek matter saya kerana bunga peony membawa lambang atau makna yang sangat menarik. Antaranya ialah bunga peony mempunyai daya tahan luar biasa jika ditanam di taman. Kajian juga menyatakan bahawa bunga peony ini dapat hidup lebih dari 100 tahun dan bertahan lebih kurang dalam seminggu ataupun lebih dalam vas ataupun pasu. Oleh sebab itulah saya membuat keputusan untuk melukis sepasang bunga peony sebagai lambang kekuatan cinta sepasang pasangan. Selain itu, sama dengan bunga mawar, bunga peony juga digunakan dalam berbagai acara. Salah satunya ialah pernikahan. Hal ini tak lain kerana peony mewakili sifat romantis dan cinta serta dianggap sebagai petanda baik untuk pernikahan yang bahagia. Saya rasa itu sahaja apa yang saya ingin sampaikan dalam karya saya ini. Sekian, terima kasih. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night. Dengan berakhirnya tayangan karya itu tadi, maka berakhirlah program pameran apresiasi seni visual anjuran Unit Pendidikan Seni Visual Institut Pendidikan Guru Kampus Darul Aman. Terima kasih dan sekalung penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan pameran seni visual ini. Saya, selaku pengacara majlis, memohon kemaafan atas segala kepincangan dan kekhilafan sepanjang majlis ini berlangsung. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.